Hai, Assalamualaikum. Ah, berapa bulan sekarang? 28. 28, 29, 30, 31 Merdeka. 31 Merdeka. Tak lama lagi kita akan merdeka. Adakah anda semua merdeka sekarang ni? Apakah rancangan kita bila dah merdeka? Saja je lah kita nak tanya. Ada rancangan ke nak bercuti kat mana-mana ke? Kita dekatkanlah kamera ni. Jauh sangat pula rasanya. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Sampai tengok tu, cuba munculkan nama. Terima kasih kerana tengok. Terima kasih juga kerana datang ke kedai saya. Alhamdulillah. Kalau boleh sharekanlah live ni. Alhamdulillah. Kita sekarang, saya nak share lah, nak cerita lah. Dulu zaman saya kecil-kecil dulu kan, saya tanya ayah saya, dulu macam mana ya abah? Macam mana? Bukan saya tanya macam itu, macam mana ya? Dia cerita, ayah saya cerita. Saya tak tahu saya tanya ke tak. Mungkin saya tak tanya langsung, tapi ayah saya cerita. Saya ni jenis orang yang suka mendengar dan setia mendengar. Dan saya tak pernah, insyaAllah lah, tapi selalunya saya tak pernah tak nak dengar. Saya bila dengar tu, saya nak dengar betul-betul apa yang dia cakap. Dan dia teringat sampai sekarang. Saya ingatkan benda tu tak penting dan ianya terfikir, okey, macam ni cerita dia tentang merdeka lah. Dulu sebelum negara kita dijajah, dia hanya adalah sebuah pulau negara biasa. Dan dijajah, sebenarnya yang jajah dulu mula-mula katanya lah, saya tak ingat, adalah British. Kemudian barulah Jepun. British, barulah Jepun. Okey. Ayah saya cakap, masa zaman British dulu, negara ni okey, aman. Orang British baik. Tak tahulah macam mana baik dia. Tapi yang tak baiknya selepas dijajah oleh Jepun. Saya ni suka dengar cerita ayah saya. Ayah saya selalu suka bercerita dengan saya. Mana yang saya ingat, saya share. Jadi yang ini saya ingat. Jadi sebenarnya teladannya adalah sejarah dulu membuatkan negara ni hidup. Negara kita, negara Malaysia ni tidak akan ada kalau tak ada sejarah. Bagi saya lah, sebab bila orang jajah baru kita akan rasa, kalau kita manusia, kalau kita dijajah, kita ditipu, maksudnya di apa, barulah kita akan ingin maju. Begitulah Malaysia. Bila Malaysia dijajah, barulah Malaysia ingin maju. Tapi masih tak maju-maju juga. Tak tahulah maju ke tak, saya tak pasti. Tapi saya nak bercerita lah. Masa dulu sebelum saya dilahirkan dan sebelum ayah saya berkahwin, dan ayah saya masih kecil dan ianya masih zaman Jepun lagi, ayah saya cerita masa British memerintah, dia adalah lama. Dan dia adalah lama. Saya seingat saya, mungkin dia perintah dulu baru Islam datang merintah. Sayangnya British perintah dengan cara bukan orang Islam lah, dia tak ada hukuman hudud, tapi betul-betul baik sebab dia betul-betul jaga kebajikan hidup orang. Kebajikan hidup orang adalah contohnya, misal kata, tengok zaman sekarang, bila budak kecil meninggal macam tak ada endah. Dulu masa zaman British, kerajaan British dia betul-betul jaga orang yang macam ni. Orang yang dah ada anak, dia melahirkan anak. Okey, bila anak tu ada, dia nak suruh dia jaga, dia ada bagi allowance. Dulu British, saya tak tahu betul ke tidak zaman British dulu, dia bagi allowance kepada keluarga yang ada anak. Okey. Lepas tu bila anak tu cedera,
disebabkan kecerobohan keluarga, atau keluarga tu tak jaga dia main-main sana, main-main sini. Lepas tu kita salahkan anak tu sebab anak tu nakal sangat. Sebenarnya bukan kita salahkan anak, sebab tu sebenarnya kita kena salahkan diri kita, sebab anak tu memang macam tu. Dia ingin tahu banyak benda. Kalau zaman dulu orang yang macam ni kena saman. Tapi kalau zaman sekarang saya tak tahu macam mana. Anak dibiarkan aja merempit di jalanan dan terlampau merdeka sangat. Bila merdeka tu terlampau merdeka sangat. Macam mana merdeka sangat? Dia tak dijaga secara, susah nak cakap. Tapi bukan orang sinilah, orang jauh saya tak tahu. Tapi kebanyakan orang yang saya jumpa dekat sini baik-baiklah, Alhamdulillah. Saya dengar kabar berita dekat Taman Nira ni ramai orang jahat, suka mencuri. Tapi Alhamdulillah, selama saya berada di Taman Nira ni, tak ada pula cerita-cerita jahat macam pecah kedai ke. Mungkin sebenarnya macam ni, selagi kita membantu orang lain, kita tidak akan diganggu orang lain. Mungkin macam gitu. Apa yang saya nak cerita, masa zaman British, lepas tu masa zaman Jepun, masa zaman British, baik, bila datangnya Jepun, terganggunya ekonomi menyebabkan dia lebih teruk daripada COVID sebenarnya jadinya. Kalau sekarang COVID teruk, COVID menyebabkan kedai banyak tutup, perniagaan banyak tutup, pekerja banyak yang dibuang, terpaksa dibuang. Tapi tentang merdeka ni sehingga sekarang ingat, sebab terjadinya merdeka ni disebabkan kejatuhan ekonomi yang dulu. Masa zaman Jepun dengan British, pernah sekali duit British atau duit British ke duit Jepun saya tak pasti, duit Jepun kot tak laku langsung. Ayah saya cerita, dia cakap ayah saya punya ayah, maknanya datuk saya lah, atuk saya, dia cakap dia ada duit yang banyak, tapi duit tu tak laku langsung. Duit bertabur kat tepi-tepi, kat tepi sana, kat tepi sini, kat tepi sana, kat tepi sana, kat tepi sini. Tapi ianya hanyalah kertas. Apa tak? Tahu tak? Sebenarnya dulu pernah jadi seperti yang mana sekarang terjadi adalah COVID. Yang saya tahulah. Ini adalah sebuah kenangan. Dan masa tu atuk saya cakap, ayah saya cakap, atuk tu, ayah saya cakap, ayah saya cakap masa dia kecil, ayah dia cerita, dia kalau nak beli barang, kalau dia ada ubi kat rumah, dia ambil ubi, pergi kedai, tukar beras. Ambil ubi, pergi kedai, tukar sayur. Ambil ubi, pergi kedai, tukar mungkin banyak benda lah. Tapi dia bukan duit. Zaman dulu lebih teruk. Lepas tu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampailah sekarang. Sehingga sampailah sekarang Malaysia masih membangun dan dianggap tak membangun sebab duit Malaysia lebih rendah daripada duit USD. Tapi kalau kita nak ingatkan balik, kalau kita nak fikir balik, sebenarnya ianya lebih baik daripada masa kita sebelum merdeka. Kita sepatutnya menjadi seorang rakyat Malaysia, kita kena bersyukur betul-betul sebab kita masih merdeka. Merdeka bukan maksudnya kita yang merdeka. Negara ni merdeka, boleh diperintah oleh kerajaan sendiri, bukan diperintah oleh kerajaan orang putih ke, kerajaan orang Jepun ke. Jadinya terus membangun, alhamdulillah sampailah sekarang. Tapi apa yang saya nak cakap ni adalah, adakah setiap orang merdeka, betul-betul merdeka? Adakah? Sebab apa?
Sebab apa saya nak cakap, saya pun tak lupa lah. Dah lupa lah. Saya dah lupa, saya tak ingat. Saya sebenarnya dah lama tak live, malu. Saya nak cerita, saya nak berbual, dah lama. Dan saya sebenarnya dah lama tak tengok siapa nama tu. Sazali, apa? Siapa nama? Mungkin insyaAllah saya nak live setiap hari, start sekarang. Merdeka, tak lama lagi kita merdeka. Korang merdeka nak gimana? Bila kita merdeka, kita kena merdekakan diri kita. Kita kan, bagi saya, kita jangan terlampau kedekut sangat. Kita lapangkan dada, kita merdekakan diri kita. Kita merdeka, tapi adakah diri kita sebenarnya merdeka? Kalau masih kedekut atau masih takut-takut, ini belum merdeka lagi sebenarnya. Orang yang merdeka adalah dia berani membuat tindakan dan keputusan untuk bergerak ke hadapan. Itu adalah yang betul-betul merdeka. Kalau negara merdeka, kalau orang tak, negara je merdeka, kalau orang tak merdeka, dia sama aja. Jadinya negara tu masih tak merdeka sebenarnya. Sebab tu duit dia jatuh. Duit Malaysia jatuh. Cakapnya stupid ekonomi, tapi masalahnya orang Malaysia pun, tapi bukan semualah. Jangan sangka. Saya nampak apa yang saya nampak. Baik-baik orang Malaysia ni. Saya pun baik juga, insyaAllah. Baiklah, apa masalahnya. Perasan tak? Sebenarnya kita ada promosi yang banyak sekarang. Sebenarnya buat apa kita buat promosi tu sebenarnya? Apa yang penting adalah apa sebab saya buat promosi tu. Saya nak merdekakan kepala otak orang semua. Saya nak merdekakan semua. Sebab cuba lepaskan keadaan yang sebenar dan percaya kepada keadaan yang betul. Faham? Kita nak pasang tinted untuk apa? Yang terbaik hanya ada satu. Dan yang terbaik bukanlah disebabkan sesuatu yang terbaik. Dianya adalah disebabkan ianya memang dah terbaik. Bukan disebabkan ianya ada macam ni dia terbaik, dia ada macam ni dia terbaik. Tak. Dia terbaik disebabkan dia dijadikan memang ada. Dia dijadikan memang ada. Faham ke tak faham ni? Dia dijadikan dengan perfect. Itulah. Saya pun tak tahu apa yang saya cakap. Apa yang saya nak cakap sebenarnya bukan ni sebenarnya saya nak cakap. Apa yang saya nak cakap adalah tentang merdeka. Saya pun entah. Bila ayah saya cakap Malaysia sekarang dah untung. Sekarang, dulu ayah saya cakap dulu nak cari duit susah. Sekarang nak cari duit senang. Tapi bagi saya sekarang nak cari duit susah juga. Betul. Sekarang nak cari duit susah juga. Kalau kita cakap barang kalau kita meniaga lah, siapa yang meniaga kat sini tengok dengarlah saya cakap, mungkin dia bersependapat. Kalau saya cakap barang saya baik, orang tak percaya juga. Kalau saya cakap barang saya tak baik, lagilah tak percaya. Kalau saya cakap saya nak tolong, baru orang percaya. Sebenarnya nak kata merdeka tu, sebenarnya kita kena merdekakan diri kita. Adakah kita merdeka dengan diri kita? Adakah kita berserah diri kepada Allah? Kita sebenarnya nak merdeka tu, sebenarnya kita kena, merdeka tu adalah perkataan untuk negara. Tapi kalau diri kita sendiri, merdeka adalah untuk negara. Kita diri sendiri, kita ni kerajaan. Dia macam contoh kerajaan ni. Bagi saya lah, bila saya dah hidup keluar ni, daripada kecil sampai ke besar ni,
daripada start bekerja, daripada start belajar sampai bekerja, hidup kat luar, saya mula belajar. Kita sebenarnya kalau nak hidup tu jangan suka salahkan orang. Kita kena merdekakan diri kita. Kita kalau nak hidup tu cuba kita jangan suka salahkan orang. Kita kena cuba mengejar kemerdekaan untuk diri kita sendiri, untuk mak bapak kita sendiri. Macam mana kita nak merdekakan diri kita? Adakah kita nak merdekakan diri kita dengan kita just pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja? Tak. Bagi saya adalah kita nak merdekakan diri kita, kita adalah caranya kita kena memperjuangkan apakah kepandaian diri kita dan apakah kebolehan diri kita. Sebab itulah masa kita zaman kecil-kecil dulu kita kena dengar cakap mak bapak kita. Saya ni adalah orang yang tak pernah, dulu kecil-kecil saya tak pernah dengar cakap mak bapak saya. Kalau saya dengar cakap mak bapak saya mungkin dah jadi doktor agaknya. Mungkin saya dah jadi doktor, mungkin saya dah jadi pensyarah, tapi disebabkan itu juga saya ada rezeki lain, alhamdulillah. Tapi sebenarnya benda tu berlaku bukan disebabkan ianya magic dan terus terjadi. Mak bapak saya bukanlah orang senang yang tiba-tiba boleh bagi saya duit yang banyak untuk saya buat bisnes. Saya bermula daripada kosong. Dan saya mengejar kemerdekaan untuk memajukan diri saya. Anda pun boleh buat keputusan untuk mengejar kemerdekaan untuk memajukan diri anda sendiri. Contoh yang paling senang adalah kita mencari mula-mula macam mana? Dari kecil kita buat apa? Dari kecil-kecil kita suka main-main, repair kereta, main-main kereta yang sana yang sini. Dulu saya kecil-kecil macam itu, main kereta. Bila besar, ayah saya hantar saya jadi mekanik. Lepas tu saya ni jenis orang yang suka dengar motivasi pagi kadang-kadang. Jadi saya tak fikir tentang banyak benda yang negatif. Mungkin yang dengar ni selalu, tapi mudah-mudahan ada yang dengar dan dia cuba mendengar lah. Mungkin apa yang awak dengar adalah agak kelang kabut sebab saya macam seolah-olah pertama kali live. Saya buat live. Bila saya jalan ke depan, saya akan ada matlamat yang satu. Kita kena kejar matlamat tu sampai dapat. Dan antara perjalanan untuk menyampaikan pengalaman tu, itulah cabaran dia. Itulah yang kata merdeka. Kita kena merdekakan diri kita. Kita kena lapangkan dada. Kita kena sabar dan kita kena berusaha dan kita kena belajar dan kita kena cari ilmu banyak untuk kita sampai matlamat tu. Itulah mereka. Contoh-contohnya macam saya nak belajar pasang tinta. Padahal saya adalah seorang mekanik. Macam anda mungkin pekerja kilang. Saya adalah pekerja kilang. Saya nak jadi driver lori. Adakah apa yang saya rasa bila saya nak bertukar ke bidang ini ke bidang itu, jadi ada satu perasaan. Macam pertama saya cakap bila saya daripada sini nak berjalan ke hadapan, kita ada satu matlamat ke hadapan tu, kita kena tengok benda yang paling penting kita tahu, kita rasa adalah masa pertengahan kita nak berjalan tu. Macam tu jugalah macam mana saya jadi mekanik sehingga saya bertukar menjadi tinted. Sebenarnya ianya adalah tentang hati kita untuk berubah menjadi lebih baik. Itu adalah, bagi saya lah, itu adalah merdekakan diri. Kita tak terlampau banyak bagi alasan. Saya tak terlampau banyak bagi alasan. Yang saya akan cakap, Satu Malaysia.
Tak guna apa ini tu boleh kan? Untuk apa? Boleh? Untuk kita dah. Boleh. Okay. RM10. Aku nak bayar kat kau RM10. Taklah dia lah. Tak ada lah. Ada distraction nampaknya. Itu adalah pembantu saya, namanya Sarah. Dia banyak membantu. Kita kalau nak maju, kita kena merdekakan diri kita. Macam mana saya nak cakap? Masa saya kerja dulu, masa saya kerja, saya banyak bertarung kepada perasaan. Saya banyak bertarung kepada perasaan. Sebab apa yang saya pentingkan adalah matlamat. Matlamat yang macam mana? Saya pun tak tahu. Cuba komen supaya saya boleh faham apa yang anda faham. Masa saya bekerja, apa yang saya kejar adalah matlamat hidup, bukan duit semata-mata, matlamat hidup. Ayah saya selalu cakap, kita bila kerja kat sini, telinga ni kena dengar. Telinga kena dengar, kita kerja. Kita kerja ni, kita kerja, tapi telinga dengar peluang. Dalam masa yang sama, saya dengar peluang. Saya dengar peluang, takkan saya dengar je, saya kena tengok peluang. Saya tengok peluang, saya tengok apa yang saya dah pegang dan ianya adakah ada peluang. Contohnya, dulu saya bekerja sebagai kedai runcit. Adakah saya akan berpeluang untuk menjadi peniaga kedai runcit? Bila saya berfikir untuk merdekakan diri kita, saya mampu menjadi peniaga kedai runcit dan saya terus. Tapi rezeki saya tak panjang. Selepas tu saya berhenti. Saya jadi mekanik. Berhenti belajar mekanik, belajar apa? Bengkel. Saya jadi mekanik. Bila jadi mekanik, bila tengah jadi mekanik, macam-macam isu yang berlaku disebabkan teknologi enjin tu berubah-berubah. Ada hybrid, ada yang tak hybrid. Jadinya saya rasa macam tak merdeka sangat. Saya tukar bidang kepada bidang aircon dan tinted. Yang ia barulah lebih merdeka. Bagi saya dia lebih merdeka sebab aircon dan tinted tak banyak sangat manipulasi. Macam enjin ni, benda tu macam tu je. Dia tetap 1.5cc kalau jenis kereta tu. Tapi disebabkan dianya ditukar, dia punya sistem, komen tak boleh buat. Jadi owner terpaksa hantar pergi bengkel yang betul, bengkel pusat sana baru dia boleh buat. Itulah contohnya. Jadi bila saya fikir ini tak cukup bebas, cara ni tak cukup merdeka. Jadi bila saya fikir macam tu, saya fikir matlamat yang baru. Matlamat yang baru adalah kerja apa yang lebih senang. Pekerja apa yang lebih senang? Saya tukar tinted. Kebetulan banyak orang pasang tinted. Kebetulan orang suka pasang tinted. Dan saya pun belajar aircon. Kebetulan orang suka buat aircon. Jadi saya pun belajar aircon. Dan saya tak pernah bagi alasan, saya ni boleh ke buat tinted? Saya ni boleh ke buat aircon? Susah sangat ke buat aircon? Susah sangat buat tinted. Sebab orang cakap banyak susah. Dia perlukan tangan yang lembut, dia perlukan kerja yang betul, dia kena fokus, dia kena teliti, dia kena faham apa yang dia buat. Macam ianya bukan empat segi je lah. Dia bukan, kalau kita tengok tu, dia bukanlah sesuatu yang hanya rata empat segi dah. Dia adalah pelbagai bentuk. Dia adalah pelbagai corak. Cabaran tu adalah pelbagai. Cabaran dan corak tu adalah pelbagai dan banyak. Sehingga itulah seronok, sehingga kita rasa putus asa. Sebenarnya itulah seronoknya hidup untuk merdekakan diri kita. Seronoknya kat mana? Bila kita fikir untuk mengubah diri kita dan kita cakap dan kita tengok matlamat kita dan kita tuju,
dan kita ada masa kita menuju, kita ada roadblock dalam hati kita, kita cakap tak boleh, kita pergi je. Dia boleh, ianya akan jadi satu nikmat. Ianya akan jadi satu nikmat dan best. Alhamdulillah. Lepas tu, sampai sekarang saya pun terus dengan tinted saya. Dan ramailah yang jual tinted juga, tapi saya pun penjual tinted. Tapi sebenarnya apa yang saya nak cerita, tinted saya lebih unik. Bagi saya adalah lebih unik dan saya lebih suka dengan tinted yang saya jual. Kalau setakat saya tahu tinted dan saya tak ada insting untuk suka dengan tinted tu, saya takkan jual tinted tu. Macam contoh saya nak buat aircon. Kalau saya tak rasa saya suka nak buat aircon, kalau saya tak rasa suka nak buat aircon, saya tak nak buat aircon. Sebab apa saya suka? Sebab saya berjaya buat yang terbaik. Bila saya buat aircon yang terbaik, saya suka dan saya nak buat lagi dan saya nak buat lagi. Sebab itulah saya cakap saya boleh buat aircon, sebab saya percaya, saya yakin saya boleh buat yang terbaik. Sebab apa? Sebab saya ada alat, sebab saya ada pembantu, sebab saya ada ilmu. Bila kita ada ilmu, kita akan jadi lebih yakin. Bila kita jadi yakin, kita akan jadi lebih bebas berfikir. Kita boleh jadi lebih bebas berfikir dan merdeka. Kita rasa merdeka untuk diri kita. Kita rasa bebas. Negara merdeka. Adakah orang dalam negara tu merdeka? Adakah dia di tempat takut yang sama? Adakah dia tak nak merdekakan diri kita? Setiap jam, setiap saat kita kena merdekakan diri kita. Kena sentiasa merdekakan diri kita. Sentiasa merdekakan diri kita. Sentiasa merdekakan diri kita. Merdekakan macam mana? Paling senang sebenarnya, ianya bukanlah perkataan merdeka. Ianya adalah perkataan berserah diri. Ia adalah perkataan sebenarnya berserah diri kepada Allah. Kita kenalah selalu ngaji, sembahyang, ngaji, sembahyang, ngaji, sembahyang, ngaji. Lama-lama otak kita jadi merdeka. Betul? Dulu, sebab apa saya suka pasang tinted? Sebab tinted ni bila saya pasang tinted ni, dia sejuk dan dia tak silau. Sebab apa saya tak suka sesuatu jenis tinted ni? Sebab tinted ada banyak jenis. Sebab apa saya tak suka jenis tinted ni? Tinted ni ada tinted saya tak suka. Sebab dia tak cantik. Sebab warna dia tak cantik. Sebab dia punya tinted cepat pudar. Saya ada tajuk kat sini. Saya cerita pasal tinted sikit. Masa dulu, pertama kali saya beli kereta, niat saya beli kereta adalah ingin belajar tentang kereta dan nak buat keluarga happy sekejap. Happy lah, bukan happy sekejap, happy. Sebab kalau nak berjalan ke sana ke sini tu senang. Tapi kereta tu kalau tak ada tinted, dia panas. Bila saya belajar, saya dapat tahu kereta kalau tak ada tinted panas. Jadi macam mana kita nak buatkan dia tak panas? Okey, buatkan dia tak panas, carilah tinta yang sejuk. Cari tinta yang sejuk, tuplai. Lepas tu saya mula pening sebenarnya. Tuplai adalah banyak jenis, beratus lah, beribu tak tahulah beribu ke tidak, tapi beratus. Mana satu yang saya nak pilih? Sebab banyak aja yang tinta murah yang katanya tuplai tapi panas. Saya jumpalah tinta yang ini. Okey, saya pakai. Alhamdulillah, dianya dapat membantu. Kelebihan tintanya adalah membantu kita punya perjalanan tu lebih cepat dan lebih lancar. Kalau tak ada tinta kereta tu, kita punya perjalanan yang jauh tu menjadi lebih jauh. Betul tak? Jadinya macam mana tu? Tak merdeka lah. Nak berjalan pun susah, nak merdeka macam mana? Nak jalan, nak pergi KL pun 8 jam, sekejap-kejap rehat. Kalau gerak tengah hari, macam mana nak merdeka? Merdeka ni, kita boleh jalan dari Johor pergi Kelantan, patah balik 1 hari, tak ada masalah. Apa masalah? Masa kita dalam perjalanan tu, apa masalah kita?
Masalah kita adalah makanan, minyak kereta, tayar kereta, servis kereta, waktu sembahyang kita. Kalau kita tak menyelesaikan masalah tu, kita tak merdeka lah. Jadi itulah contoh-contohnya. Sebenarnya saya cerita pasal merdeka apa. Kalau nak cerita pasal COVID tu teruk, merdeka masa zaman sebelum merdeka lebih teruk. Sebab Malaysia pernah melalui sejarah yang mana duit langsung tak laku. Atuk saya pernah beli barang kat kedai, duit tak laku langsung. Dia terpaksa patah balik, bawa ubi, pergi kedai, boleh tukar. Bawa apa lagi, boleh tukar. Baru boleh tukar, dia buat sistem barter dulu sekejap tadi. Lepas tu sampai sekarang okey sikit. Zaman Jepun lah, bila orang tamak selalu rugi. Malaysia ni kalau terus-terus tamak, nanti jadinya terus rugi. Jadi kita jangan terlalu kedekut sangat. Duit tu lama-lama tak laku. Kalau kita tak bersedekah, kalau kita tak simpan je duit tu, sampai satu masa duit tu tak laku, nak buat apa? Kalau kita takut tak laku, langsung kemudian kita beli emas. Kalau emas pun tak laku, nak jadi apa? Kita kena bersedekah. Kita jadikan duit tu amalan kita. Alhamdulillah nanti kita akan dapat pahala. Sebab hidup kat dalam dunia ni bukanlah selama-lamanya. Betul-betul tempat yang paling merdeka adalah dekat akhirat sana. Betul tak? Betul-betul tempat yang paling merdeka ada akhirat sana. Okey. Kita tamatkan live ni. Kita sambung live lagi nanti kejap lagi. Saya ada nak cerita pasal promo, dan harga tu sebenarnya bukan promo, dia adalah harga istimewa. Sebab selalunya promo barang tu memang murah, tapi ini barang mahal tapi dijual murah. Contohnya Nano. Siapa yang tak pernah pasang tinted yang IR95, pasang sekarang. Sebab tak ada lagi dah lepas ni. Siapa yang belum pasang air Nano, pasang sekarang. Sebab tak ada lagi dah selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita masih live daripada tadi tentang merdeka. Dan sekarang kita nak live lagi tentang tinted. Siapa-siapa yang tengok ni mungkin dia tahu sebenarnya saya pun memang akan cerita pasal tinted je. Sebab tinted ada banyak jenis. Mula-mula saya cerita pasal merdeka, lepas tu saya cerita pasal kehidupan saya, lepas tu saya cerita pasal tinted. Tinted ada banyak jenis. Daripada A sampai Z saya cerita, sebenarnya tinted ni kita nak pakai satu jenis je. Tinted sebenarnya ada berapa jenis ya? Kalau ikut bos saya cakap 200 lebih jenis. Tapi saya nak cerita certain jenis. 3 jenis. Yang biasa, yang USA, yang Korea. Dan kita tengah promosi sekarang, harga istimewa. Korea ni Nano. Nano ni harga dia 7,5. Saya promo jadi 6,5. Dan sekarang saya promo lagi jadi 4,5. Siapa yang masih tak dapat lagi harga ni, cepat. Sebab saya bergantung pada harga kos. Kalau harga kos naiklah harga dia. Jadi akan datang kalau ada promosi mungkin lebih mahal sikit daripada harga sekarang. Sebab IR95 harga dia berapa? IR95 harga dia sepatutnya 1,000 lebih, 2,000.
Motor paling murah pun 800 lebih, paling murah. Tapi saya ada promosi dia, harga istimewa 4,5. Gila-gila sejuk punya, tak rasa panas langsung. Tapi bezanya, ada je orang yang tanya. Okay, saya sambung live lagi selepas ni. Dan kita akan live sekejap lagi tentang tinted IR baik boleh tahan panas dengan baik ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.